Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. Daripada mula segala kesejahteraan, dan kepada mula kembalinya kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. Wa ilaika ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Empuria Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, selamat petang kepada anda. Kita berada lagi di petang Rabu ini untuk kita teruskan siaran kita. Dan apa khabar untuk anda petang ini yang tengah bekerja? Selamat bertugas. Semoga kita dapat dinilaikan sebagai nilai ibadah urusan tugas kita itu. Amin. Dan sentiasa ikhlaskan urusan kerja kita. Semoga Allah terima sebaik-baiknya, ada ganjaran pahala itu nanti, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita nak cantikkan lagi ibadah kita, amal ibadah kita insyaAllah dengan ilmu tasawuf yang akan dibawa oleh Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad insyaAllah sebentar sahaja lagi di rancangan Fas'aluna. Ya, untuk itu kita nak dengarkan sedikit sedutan daripada rancangan yang kita bawakan pada minggu lepas. Roh yang bersih, roh yang sihat ini bukan kerja ustaz-ustaz, tidak. Semua orang. Semua manusia yang bernama insan yang akan menghadap Allah Ta'ala, dia inginkan kematian dia itu dalam keadaan dia memiliki roh yang sihat. Allah SWT sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masya Allah, itu dia sedutan daripada minggu lepas rancangannya dalam Fas'aluna, dan kita sambung lagi minggu ni dengan lebih spesifik sebenarnya. InsyaAllah. Untuk petang ini Dr. Rani akan membawa tajuk ilmu tasawuf. Dan untuk para pendengar, kita akan bawa secara langsung di FB Live IKIM FM insyaAllah sebentar saja lagi. Para pendengar boleh tonton di situ, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900400
0377108804 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. InsyaAllah sekembali nanti kita akan sama-sama hayati rancangan Fas'aluna. Kekal setia bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa khabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Kita semua bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci. Bersatu teguh, bercerai robohlah kita. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Assalamualaikum. Daku hanya mengingatkan pada yang lupa, juga mengingatkan pada diri sendiri. Lihatlah mereka yang jauh dari kemuliaan, agar tidak mengikut mereka, agar kita terpelihara dari sifat yang keji dan melanggar perintah agama. Assalamualaikum. 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 Lahad Datu 107.3 FM. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, Dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi."
Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya dia akan murka terhadapnya. Di dalam pekerjaan barangkali kita melihat ada rakan sekerja kita yang punyai sedikit kerja tetapi lebih dari segi pendapatannya. Begitu juga ada orang yang barangkali mendapat sesuatu pekerjaan yang mudah, tidak seperti kita, agak sedikit payah. Ini adalah sesuatu yang lumrah barangkali melihat di atas pencapaian pendidikan ataupun akademik kita, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu. Apa yang perlu ialah biar kita buat apa yang diamanahkan kepada kita itu dengan baik. Yang namanya barakah itu bukan hanya dinilai dari segi banyaknya gaji, tingginya pangkat, tidak, tetapi barangkali seorang itu mendapat barangkali gaji yang sederhana tetapi bahagia kehidupannya, rumah tangganya menjadi tenang, anak isteri dan yang lain mengikut katanya, itu juga adalah suatu kebahagiaan yang dia kecapi walaupun barangkali dengan sedikit ataupun sederhana pendapatannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya diikim inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya diikim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, selamat petang kepada anda. Kita dapat lagi bertemu di petang Rabu ini dan kalau ikutkan jadual kita, siaran kita, alhamdulillah kita dapat lagi mendengarkan rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Dan petang ni siapa yang kita nak tanya ni? InsyaAllah kita akan bertanya yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum Doktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor?
Alhamdulillah, sihat. Syukur. Baik seadanya, Doktor. Terima kasih, Doktor. Masih lagi dapat bersama kita petang ini. Alhamdulillah. Dan siaran kita yang kedua, kalau ikutkan fasa kita, musim kita bersama dengan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad. Alhamdulillah. Dan sebenarnya kita bukan saja boleh dengar di setiap frekuensi, namun kita boleh tonton juga di Facebook Live IKIM FM. Kita sedang bersiaran langsung di situ. Jangan lupa like, share banyak-banyak. Okay? Dan ada soalan, ada pertanyaan, itu format dan juga konsep rancangan kita boleh hantarkan di beberapa platform media sosial kita. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Betul. Pada waktu ini insya-Allah Dr. Ni akan mukaddimahnya serba sedikit tentang ilmu tasawuf dan juga kita ada soalan-soalan dari minggu lepas yang ingin Dr. Ni jawabkan. Silakan Doktor. Silakan Doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini. Ya. Dan seperti mana yang kita bincangkan pada minggu lalu, insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita tentang tasawuf, ya, ataupun kita katakan hari itu kita akan menggunakan sebuah kitab yang dinamakan Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ini dikarang oleh ulama yang terkenal, iaitu Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dan kitab ini disyarahkan oleh beberapa orang. Salah satunya adalah sahabat saya, Ustaz Mahdi Jo walaupun Salim. Cantik. Saya suka kalau kita nak gunakan sebagai panduan, walaupun tak adalah saya nak merujuk dia 100%, tapi kita akan jadikan sebagai panduan. Baik, sesuai dengan nama rancangan kita ini, Fas'aluna, terlebih dahulu kita akan membaca dahulu soalan-soalan yang tidak sempat kita jawab pada minggu lepas. Satu soalan lain, ya, mungkin Syafiq boleh bacakan. Ya. Soalan-soalan yang ditanyakan pada minggu lepas. Ya, silakan. Ada soalan dari Facebook live masa tu. Nuraini Jalil bertanya, manusia mempunyai beberapa unsur selain dari tanah. Bagaimana Doktor? Ya, ini saya ingat mungkin soalan dia ataupun soalan yang seumpama dia juga ada tanya. Ya. Apakah unsur-unsur lain manusia itu? Seperti mana yang kita jelaskan pada minggu lalu, Allah SWT menyebut auzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhihi faqa'u lahu sajidin. Suratul Hijr ayat 29. Iaitu Allah menyebut kemudian apabila Allah telah menyempurnakan kejadian Adam, maka Allah SWT pun meniupkan ruh pada sisinya, maka hendaklah kamu wahai malaikat sujud kepada Adam. Jadi di sini kita dapati dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan kepada kita bahawasanya kejadian Adam itu ialah pertama daripada tanah, sulalatul min tin dan sebagainya ayat lain, dan yang kedua ialah daripada roh. Jadi unsur manusia itu hanya dua ini sahaja, iaitu roh dan tanah. Ada pun ada yang bertanya bagaimana dengan apa yang dikatakan 4 unsur, tanah, api, air, angin dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak disebut dalam mana-mana yang saya tahulah tentang ajaran Islam ini, hadis ke apa ke. Tetapi itu lebih daripada falsafah yang diambil daripada zaman silam lagi, yang menyebut tentang unsur-unsur itu. Terutama yang secara jelasnya ialah kita ini terbina daripada 2 unsur, iaitu roh dan jasad. Itu saja, ataupun roh dan tanah. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang kita dapat. Nama sahabat kita ni Sifu Kulim. Tu dia ke Kedah kot, no? Okey. Kita persoalannya bertanya, doktor, ketika kita tidur, adakah roh kita juga tidur atau roh kita berada di tempat lain, doktor? Ya, kalau kita lihat dalam Quran, Allah SWT menyebut Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فممسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
Itulah surah Zumar. Di mana Allah SWT menyebut Allah mengambil roh. Allah ambil di sisi dia. Allah bila kita tidur, Allah ambil. Dan orang yang hidup Allah akan kembalikan balik roh itu. Orang yang hidup Allah akan kembalikan. Kalau dia mati masa dia tidur tu, Allah akan menahan roh itu daripada kembali kepada orang yang mati itulah. Sebab tu kita lihat pun ada orang yang mati ketika tidur, maknanya roh tak dikembalikan. Tapi tidaklah bermakna roh itu masa kita tidur itu dia terputus seperti mana orang mati. Sebab itu ulama menyebut masa kita tidur ini lebih kepada kematian kecil. Kalau kita mati itu ya mati yang besar. Sebab walaupun kita tidur, roh itu masih berhubungan lagi dengan jasad. Dan Imam Tabari menyebut dalam tafsir dia kata apabila roh orang itu tidur ataupun apabila seseorang itu tidur, maka dengan izin Allah roh itu boleh bertemu di alam dia. Satu roh dengan roh yang lain itu boleh bertemu. Dan kalau orang itu ditakdirkan mati, maka Allah SWT akan menahan roh itu dari kembali ke jasad. Adapun orang yang Allah SWT izinkan untuk terus hidup, dia akan kembali ke jasad. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan. Dan ada satu soalan lagi dari Rohana Ma'ruf bertanya, bagaimana nak mengekalkan jasad dan roh sentiasa dalam kebaikan atau istiqamah? Ya. Mohon pencerahan. Ya, kita dah jelaskan hari itu, jasad kita pun ada hak dia. Dalam hadis Nabi menyebut inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Itulah setiap seseorang dengan Tuhan kamu itu kamu ada hak, kamu beribadat, tanggungjawab. Dengan diri kamu pun kamu ada hak, ada tanggungjawab yang kamu kena tunaikan. Maknanya apa? Maknanya jasad kita ini kita kena jaga. Kita kena beri makan. Kita tak boleh buat kita kata berlapar sehingga tak makan, tak minum, tak berkahwin dan sebagainya. Hak pada diri kita juga kita kena jaga. Dan kepada ahli keluarga kita juga ada hak. Dan beri. Nabi SAW menyuruh kita memberi setiap itu dengan hak masing-masing. Jadi kepada jasad kita kena jaga. Walaupun penjagaan jasad tidak sama dengan penjagaan roh. Jasad kita perlu jaga dari segi makan, minum, makanan yang berzat, berkhasiat, elakkan daripada yang memudaratkan, junk food ke, merokok ke dan sebagainya yang boleh memudaratkan jasad. Termasuk juga makan terlalu banyak pun tidak bagus juga untuk jasad. Dan kita kena ikuti pegangan penjagaan jasad dari kesihatan medikal dia itu kita kena jaga. Begitu juga dengan roh. Roh pun kena jaga juga. Walaupun jaga roh ni bukan dengan cara makan, tapi jagaan roh itu ialah dengan cara kita beramal, mentaati Allah SWT, dengan cara beribadat, berzikir, selawat, tahlil, baca Quran dan sebagainya. Cuma kita kena faham roh dan jasad ni dia bukan terpisah. Sebab roh menduduki dalam jasad dan dia terkait antara satu sama lain. Kalau jasad sakit pun kita nak ibadat pun tak boleh. Walaupun roh bersemangat kan. Kalau mau nak sakit gigi contoh mana nak ibadat macam mana? Kan walaupun jasad kita sakit tapi sakit sangat-sangat. Kita tak mampu juga. Benda mengganggu juga. Tak boleh. Begitu juga kalau roh kita sudah baik, sudah bagus, dan jasad kita masih tak dijaga, susah kita. Jadi roh ni kena jaga. Roh kena jaga dan jasad kita kena jaga. Ada orang jasad dia sudah okey, sihat walafiat semua, tapi malas pula semayang. Tak semayang, berhaka kepada Allah SWT. Ini masalah ni dengan roh. Jadi dua-dua ini kita kena jaga dan seimbangkan dia. Jadi kalau soalan dia bagaimana untuk kita menjaga ataupun istiqamah,
maka sudah pasti bagi jasad cara dia yang saya sebutkan tadi. Maka dari segi rohnya ialah dengan kita memperbanyakkan amal, dan juga salah satunya ialah dengan apa yang kita nak belajar pada musim ini. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni banyak menyentuh tentang roh. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Nik atas pencerahan, dan untuk para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita masih lagi bersama di talian waktu ini dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Syarah IKIM, dan kita membawakan tajuk perbincangan iaitu ilmu tasawuf. Kita ada kaitan sebenarnya dengan minggu lepas doktor ada terangkan kepada kita roh dan jasad, dalaman kita, ibadah kita, semua itulah yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Ya, alhamdulillah. Dan bersama Dr. Nik Roskiman pada waktu ini ada beberapa soalan yang minggu lepas telah para pendengar hantar. Ada soalan dari WhatsApp pada waktu ini. Nakib Bashir dari Baru Salak Tinggi bertanya, mak saya terlalu rindu arwah adik saya. Dia bermimpi adik saya berjubah putih. Adakah itu roh yang tenang? Bagaimana doktor? Silakan. Allahu Akbar. Soalan ni soalan dah masuk bab tak bermimpi dah ni. Tak apa. Kalau kita bercakap tentang mimpi, pertama ada hadis daripada Nabi SAW yang Nabi menyebut ada tiga bentuk mimpi. Satu, mimpi yang merupakan gangguan daripada syaitan. Ini satu jenis mimpi. Dan yang kedua, mimpi yang berlaku kerana kita terbawa-bawa daripada kita jaga hinggalah ke dalam mimpi.
Ini satu bentuk mimpi. Dan satu lagi mimpi yang kita kira sebagai juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah, ataupun sebahagian daripada ru'yah sadiqah, ataupun mimpi yang benar. Jadi ada 3 jenis mimpi. Kita jangan ingat semua mimpi itu sama saja, tapi dia ada kategori yang berbeza-beza. Mimpi yang pertama, mimpi yang gangguan syaitan untuk menimbulkan duka cita, kesusahan, gelisah, resah kita. Biasa mimpi gangguan syaitan ni dalam benda-benda yang biasanya ngeri-ngeri, pembunuhan dan sebagainya. Itu juga antara mimpi yang menimbulkan susah hati kita. Dan yang seterusnya mimpi yang dibawa daripada tidur kita. Kalau orang main bola kuat mana bawa-bawa dalam mimpi pemain bola. Jangan sepak orang sudah. Kalau macam Mona tu kuat masak kan, dalam mimpi pun masak juga. Banyak resepi tu. Kuat makan. Banyak. Sebab dia masa siang hari dia kuat masak kan. Dia PKP ni lagi kuat masak. InsyaAllah. Masak ke anak-anak. Dia dalam mimpi pun masak juga. Itu satu bentuk mimpi. Dan satu lagi mimpi yang memang benar lah. Ru'yah sadiqah ni, ataupun hadis menyebut sebagai juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah, 1/46 daripada kenabian yang merupakan ilham daripada Allah SWT. Mimpi yang ketiga ini je yang kita nak kena cari orang yang boleh tadbir mimpi. Dia boleh bagi cerita bagaimana macam Imam Syafi'i antara ramai yang boleh tadbir mimpi, dan Ibn Sirin pun ada kitab dia pasal mimpi dan sebagainya. Ada pun orang lain, ramai-ramai orang kadang tak tahu apa yang dimaksudkan, berjubah putih ke apa ke, jubah hitam ke, kita tak tahu. Wallahualam, kita tak boleh nak simpulkan apa-apalah daripada mimpi itu. Kecuali orang yang takbir mimpi boleh cerita, dan saya bukan orang yang takbir mimpi. Cuma kita berdoalah supaya roh adik kepada siapa tadi, Bashir kan, Naqib Bashir tu, Allah bagi dia dalam keadaan yang baik lah. Amin. InsyaAllah. Baik, kita nak ke soalan yang berikutnya, Doktor. Ada sahabat kita bertanya, Doktor, betulkah Adam AS langgar perintah Allah hingga dia terkeluar dari syurga, atau itu adalah master plan-nya, iaitu Allah untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah? Kita tahu semua yang berlaku di alam ini adalah kehendak Allah SWT. Memanglah Allah SWT dah ada master plan dia dah. Sampai kiamat pun dia dah ada dia dah siap semua sekali dah. Tapi kita tak tahu itu dalam ilmu Allah, dan kita tak tahulah apa yang dalam ilmu Allah itu. Yang kita tahunya ialah apabila benda itu berlaku, apabila sesuatu perkara itu berlaku, barulah kita tahu. Benda tak akan berlaku melainkan dia kehendak Allah. Adapun memang Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah, ini benar sekali seperti mana yang disebut dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maknanya ada Allah SWT kata, aku jadikan Adam itu untuk ataupun sebagai khalifah di muka bumi. Jadi sebab itu ada ulama yang berpandangan, andai kata Adam AS tidak makan buah itu pun, beliau akan diturunkan juga ke muka bumi sebagai khalifah begitu masa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahualam. Okey, masya-Allah. Semoga persoalan-persoalan ini terjawab. Dan satu lagi soalan, Mona? Ada yang bertanya, nak tanya, adakah roh dan jasad akan ke syurga nanti? Seiring sama ke macam mana, Doktor? Sebab jasad di dunia ni kan? Ya, betul. Roh dan jasad dua-dua akan ke syurga ataupun ke neraka. Ini seperti mana dalam hadis Nabi disebut dalam Sahih Muslim, inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamati la rajulun tud'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhuma dimaghu. Ini hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Seringan-ringan ahli neraka ataupun seringan-ringan azab ahli neraka di hari kiamat kelak ialah seorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kaki dia jamratan, 2 biji batu ataupun bara api neraka diletakkan di bawah
kaki dia, tapak kaki dia. Ya ghali min huma dimaru. Mendidih otak dia. Jadi kat sini pun dah ada sebut akhmasi qadamai. Akhmasi ni tapak kaki, tapak dua-dua kaki tu. Kan? Tu maknanya ada kaki lah. Bukan roh kan. Roh mana ada kaki. Maknanya jasad pun ada. Dimaruh tu maknanya otak dia. Kepala otak brain dia. Dan kepala dia pun mendidih. Maknanya ini pun menunjukkan kepada adanya jasad. Jadi ini adalah antara dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama bahawa sebenarnya kita dalam syurga nanti ataupun dalam neraka, na'udzubillah, dalam ruh dan dengan jasad. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, Doktor, mungkin kita masuk untuk tajuk pada petang ini, ilmu tasawuf. Dan kita nak tahu apakah yang dikatakan dengan ilmu tasawuf ini, Doktor. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tajuk minggu inilah kita bicarakan sedikit dalam masa yang berbaki ini tentang ilmu tasawuf. Hari itu musim yang lepas kita telah bicarakan mana ya, secara umum orang kata kita terbang kan kita sentuh ini macam-macam. Sekarang kita nak fokus. Jadi untuk lebih fokus tu yang saya kata kita pilih buku Penawar Bagi Hati ini ataupun syarah yang saya baca ini supaya kita lebih tersusun. Jadi habis kita 3 bulan ini sampai bulan 12 ni kita boleh khatam. Kalau tak khatam pun paling banyak kita boleh bicarakan tentang ini. Jadi apa sahaja kekeliruan dan salah faham tentang tasawuf ini yang bersabit dengan tajuk inilah. Ini buku ini terlalu asas. Nanti selepas buku ini kalau ada rezeki di tahun-tahun yang akan datang kita baca buku yang lebih tinggi sikit. Dalam buku ini tak adalah perbahasan yang tinggi-tinggi. Cuma ini perbahasan asas yang kita kena ambil perhatian. Yang paling penting sekali ini, yang fardu ainnya ini, yang tinggi-tinggi itu bukan fardu ain. Ini yang fardu ain. Jadi pertama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni apa? Ilmu, kalau kita tengok buku ni, ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati, keadaan jiwa, ahwalun nafs. Sama ada sifat-sifat yang terpuji ataupun sifat-sifat yang terkeji. Itu dia ilmu tasawuf. Kita dah bincang dahulu tentang Islam ini 3 komponen. Dia ada iman, dia ada Islam dan dia ada ihsan. Jadi ilmu tasawuf ini ialah pecahan daripada ihsan itu. Zaman Nabi dulu tidak ada ilmu tasawuf. Tidak ada ilmu fiqh. Tidak ada ilmu akidah. Ya, Doktor. Dalam arti kata ilmu sebagai suatu disiplin yang kita faham hari ini. Kita tak pernah dengar hadis Nabi kata, mari wahai sahabat, aku nak bagi tahu sekarang kita belajar ilmu akidah. Tak ada. Ataupun Nabi kata aku nak sabda ini tentang fiqh. Tak ada. Ataupun sabda ini tentang tasawuf. Tak ada. Tidak ada. Di zaman Islam dulu tak ada Nabi nak bercakap macam tu. Cuma apabila Nabi bersabda, Nabi akan bersabda tentang Islam. Islam tu begian. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi zaman itu orang tak kata ini ilmu fiqh, tak. Hari ini je kita kata ilmu fiqh. Kan hari ini je. Sebab dia dah develop, dia dah ulama mantapkan. Jadilah dia ilmu fiqh ini. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan daripada orang jadi sesat, orang buat tafsiran sendiri dan sebagainya. Jadi develop sehinggalah jadi apa yang kita faham dia hari ini, ilmu ini ialah ilmu fiqh. Begitu juga tentang beriman kepada Allah. Itu pun hari ini je kita kata ilmu akidah. Bukanlah hari ini, maknanya 2-3 kurun selepas Nabi maka dia berkembang jadilah ilmu. Tasawuf pun sama. Zaman Nabi tak ada juga. Nabi kata, okey hari ni kita belajar ilmu tasawuf. Dan tak ada. Tapi ihsan. Nabi suruh berlaku baik, buat baik dan sebagainya. Akhlak yang baik. Itu semua adalah tasawuf. Jadi tasawuf ini ialah sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang terkeji. Yang ada dalam diri manusia yang
Yang kita belajar dia melalui ilmu apa? Ilmu tasawuf. Kita tak belajar dalam fiqh dan kita tak belajar dalam akidah. Ya, baik. Alhamdulillah. Dan Dr. Ni dan para pendengar, untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Buku baharu terbitan IKIM bertajuk Ahmad Ibrahim, Safiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, prolifik dan hebat dalam dunia perendangan Islam di Malaysia. Sumbangan ilmiah almarhum telah dibincangkan dalam pelbagai sudut termasuk perbandingan pemikiran, keuangan dan perbankan, takawul, undang-undang murtad, keluarga, komersial, jenayah syariah dan wakaf. Hasil tulisan termasuk anak beliau sendiri, rakan-rakan seperjuangan dan bekas pelajar beliau yang amat mengenali kepribadian dan mengagumi pemikiran almarhum. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setiu Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fasaluna. Iya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype, iaitu yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Syarak IKIM, dan kita nak belajar tentang tajuk kita hari ini, ilmu tasawuf. Seperti apa yang Dr. terangkan kepada kita hari ini, merupakan sebagai ibadah. Kalau ibadah ni memang besar lah, yang kita nampak bukan hanya sekadar solat saja kan, tapi kerja itu ibadah. Kita buat perkara yang baik-baik yang orang tak buat, maksudnya selesaikan masalah ummah itu kan, itu pun sebagai ibadahnya. Jadi semua itu adalah ilmu tasawuf. Jadi kita nak tahu lagi Doktor, kenapa ilmu tasawuf ni penting dalam hidup kita, Doktor? Silakan Doktor. Baik, kita dah bicara tadi, ilmu tasawuf ini dia membicarakan tentang hati dan segala sifat-sifat dia lah, sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk. Kenapa penting, Syafiq tanya ya? Kerana penting belajar ilmu tasawuf ini seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, ialah ilmu ini wajib bagi kita. Seperti mana kita wajib belajar ilmu fiqh, banyak untuk sembahyang, untuk puasa, untuk zakat. Wajib belajar ilmu akidah untuk kita kenal Tuhan, akhirat, Nabi, beriman kepada malaikat dan sebagainya. Ilmu tasawuf ini juga penting. Untuk apa? Kerana ilmu untuk membersihkan hati daripada segala kekotoran rohani dan qalbu. Ini yang kita kata, apa yang disebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita hari yang tidak memberi manfaat atau benda dan anak pinak, melainkan orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang sihat, hati yang bersih. Ini kewajipan dia. Ini antara hujah, walaupun banyak lagi dalil-dalil yang lain, tapi ini adalah satu hujah yang kuat bahawasanya wajib bagi kita untuk membersihkan hati dan menyucikan hati kita daripada sifat-sifat keji. Kerana dengan kita ada sifat-sifat keji, penyakit-penyakit rohani itu, dia boleh menghalang kita daripada mendapat keredaan Allah di hari akhirat kelak. Jadi ini kepentingan mempelajari ilmu tasawuf. Jadi ada pun nama-nama lain bagi ilmu tasawuf ini banyak. Jadi kita kadang dengar orang kata ilmu akhlak, ada orang sebut juga ini ilmu ihsan, ada orang sebut ilmu penyucian hati, kadang orang kata ilmu suluk, ada orang kata tazkiyatun nafs, ada orang kata tasfiyatun nafs. Terpulanglah. Apa saja ilmu yang kita nak panggil itu tak
tak jadi masalah. Yang penting ialah hakikat ilmu itu yang perlu kita fahami. Dari segi perbahasan apa yang kita nak capai dalam ilmu tasawuf ini, dia ada beberapa perkara. Mungkin ini sebagai penutup bicara kita, dan kalau ada apa-apa soalan yang kita boleh jawab, kita jawab selepas ini dengan berbagi masa. Yang pertama ialah keutamaan kita untuk mencapai takwa kepada Allah. Dalam ilmu tasawuf ini yang ditekankan ialah mencari takwa Allah Ta'ala. Jadi ini penting sekali untuk direalisasikan, untuk ditahkikkan. Kita tahu, tetapi kita kena tahkikkan ilmu itu. Kita tahu ikhlas, tapi kita kena tasawuf yang mendidik kita. Tasawuf yang mengajar kita, supaya kita mantapkan dia. Dan bila kita mantapkan apa yang kita tahu tentang ketakwaan itu, bagaimana untuk menjadi insan yang bertakwa itu, maka dengan itu sendiri juga dia akan meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, dia perbahasan dia adalah di segi mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang biasa melihat sunnah Nabi lebih kepada takrir, aqwal, ataupun fi'il, kan, perbuatan Nabi. Ini tiga lah biasanya yang disebut dalam yang kita faham. Perbuatan Nabi, percakapan Nabi, dan juga persetujuan ataupun ikrar Nabi. Tapi ada satu lagi yang diberi penekanan oleh ulama-ulama tasawuf, iaitu dari segi sunnah Nabi dalam aspek hatinya, khusyuknya, dari segi aspek akhlaknya, khusyuknya, ikhlasnya, redanya. Ini tak nampak. Khusyuk tak nampak. Ikhlas tak nampak. Redha tak nampak. Sabar tak nampak. Maknanya tak boleh nak itu. Dia zahirnya bagi orang yang bersama akan dapat rasakan. Tapi dia tak boleh nak dibuat-buat. Dia zahir daripada akhlak yang baik. Dan yang ketiganya ialah dia berpaling daripada makhluk. Sebab kita dengan dunia ini hanyalah sementara. Kita jangan jadi lalai dan leka dengan dunia sehingga kita lupa bahawasanya kehidupan dunia ini sementara. Jadi kita kena fokus bahawasanya aku hanya sementara sahaja di dunia, dan kita ingat bahawasanya kita akan kembali kepada Allah suatu hari nanti. Jadi ini penting supaya kita tidak leka dengan dunia, tak tertipu dengan dunia. Dan yang keempat ialah redha dengan Allah, ataupun kita merasa qanaah dengan apa yang Allah beri kepada kita. Apa sahaja yang Allah timpakan kepada kita, baik yang berupa ni'mat maupun musibah, kita kena redha bahawa ini adalah kehendak Allah yang dia beri kepada kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hikmah, yang dia lebih mengetahui apakah kebaikannya kepada kita. Dan akhir sekali yang 5 yang dibahaskan ialah supaya kita sentiasa kembali kepada Allah. Dalam apa juga keadaan kita taklah kembali kepada Allah. Ini yang diajar dalam ilmu tasawuf, supaya kita sentiasa merasa diri kita ini, walaupun kita tidak memiliki apa-apa sekalipun, tidak ada sokongan orang tak sokong kita, orang tak sayang kita dan sebagainya, tetapi kita tetap ada Allah. Amin. Kepada Allah. Wallahualam. Baik. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan. Dan untuk waktu ini ada satu soalan di WhatsApp Konti dari Syarif dari Negeri Sembilan bertanya, Doktor, adakah roh itu sama dengan hati? Bagaimana? Ya. Ini tak habis lagi roh soalan terakhir. Kalau kita baik, kalau kita lihat para ulama, khususnya Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut tentang 4 istilah yang sering kita jumpa. Satu roh, satu qalb, kita panggil hati lah ni. Satu akal, satu nafs. Dalam Al-Quran disebut dengan istilah ini, banyak disebut. Tetapi sebenarnya ini adalah istilah yang merujuk kepada Latifah Ar-Rabbaniyah Ar-Ruhaniyah. Suatu jenis entiti yang halus yang tidak dapat dinampak oleh mata. Jadi dia sebenarnya suatu entiti yang sama, tetapi dia memiliki fungsi yang berbeza-beza.
pada ketika dia memikirkan ruh yang sama tadi juga, dia akan dipanggil sebagai akal. Pada ketika dia menunggu hidayah ataupun merenung dan sebagainya, dia dipanggil sebagai qalb, dipanggil hati. Pada ketika dia mengawal badannya, mengawal diri dia, dia dipanggil nafs, ataupun bahasa Melayu kita panggil nafsu. Pada ketika dia dengan jasad dia kembali ke alam dia yang sebenar, itu kita panggil apa? Jadi kalau kita tanya adakah roh, hati ataupun qalb, akal dan nafsu, dia adalah yang sama tetapi berbeza apabila dia melakukan fungsi-fungsi yang berbeza-beza. Macam kita lah, macam Syafiq lah. Syafiq dekat IKIM ni DJ. Balik rumah jadi ayah. Balik dengan isteri jadi suami. Tetapi Syafiq juga. Syafiq yang sama. Tetapi apabila berada pada posisi yang lain yang berbeza-beza, dia mengambil nama yang berbeza-beza. Dengan ayah kita panggil, dengan ibu bapa kita adalah seorang anak. Fungsi yang berbeza-beza tetapi hakikatnya dia adalah suatu entiti yang sama. Ini dibicarakan oleh Imam Ghazali yang saya faham dan guru saya juga Profesor Naqim Al-Muqtas. Masya Allah, itu dia Mona, berkaitan dengan tajuk ilmu tasawuf. Dan saya kira soalan yang diberikan tadi merupakan kesimpulan kita pada petang ini. InsyaAllah Doktor, kita akan terus lagi perbincangan kita pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama, insyaAllah, menerusi rancangan Fas'aluna. Ya, Alhamdulillah. Dan para pendengar, di hujungnya terima kasih juga. Dan Doktor, insyaAllah kita jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM. Dan jangan lupa terus kekal mendengarkan rancangan Fas'aluna, disiarkan di setiap hari Rabu jam 5.15 petang. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Susah cari seluar yang selesa? Iya. Seluar yang sopan? Iya. Seluar muslimah? Iya. Cacas jual seluar. Banyak saiz dan gaya. CAS Cacas. Pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas. CACAS. Website cacas.com.my. Butik Cacas, Dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha. Bagi memastikan sempadan negara kita tidak dipolusi oleh parti yang sebelum ini kebanyakannya membawa penularan COVID-19 di negara kita. Ops Benteng semalam telah menahan 37 parti serta berjaya merampas 10 kenderaan darat dan sebanyak 304 SJR ataupun Sekatan Jalan Raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan 230 SJR oleh PDRM, 65 SJR oleh ATM, manakala 9 SJR oleh AKSEM. Mengenai berita palsu, sehingga 21 Oktober 2020,
sebanyak 273 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19. Daripada jumlah ini, sebanyak 136 masih dalam siasatan, 35 telah didakwa di mahkamah, 21 didapati bersalah, 13 dalam proses perbicaraan dan 12 diberikan notis amaran. Tindakan penguatkuasaan aktif juga sedang dijalankan dari masa ke semasa berdasarkan laporan awam yang diterima. Dalam masa yang sama, sebanyak 398 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh Pasukan Respon Pantas ataupun PRP KKMM yang ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu khususnya yang berkaitan dengan COVID-19. Hari ini tular di media sosial berita palsu yang mengenai kononnya hampir 90% individu yang positif COVID-19 telah mengunjungi pusat membeli belah di sekitar Lembah Kelang. Orang ramai. Oleh itu orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan berita palsu ini dan juga berhati-hati sebelum menyebarkan kandungan yang diragui kesahihannya dan sentiasa menyemak dahulu kesahihan sesuatu berita daripada sumber yang rasmi dan boleh dipercayai. Perkara yang belum tentu sah jika kita turut sebarkan dan sekiranya ia didapati tidak benar, maka yang menyebar juga akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Sekiranya terdapat sebarang berita yang diragui kesahihannya, anda boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 03 8911 5103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan. Sidang khas MKN hari ini mendengar pembentangan daripada KKM berkenaan dengan peningkatan kes positif COVID-19 melibatkan kluster di penjara Seberang Perai dan kuartus perumahan penjara Seberang Perai, Sungai Jawi, daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Bagi mengawal penularan di penjara serta kawasan kuartus kaki tangan tersebut, atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat ataupun PKPD di penjara Seberang Perai dan kuartus perumahan penjara Seberang Perai bermula 22 Oktober 2020 sehingga 4 November 2020. Pelaksanaan PKPD ini bagi membolehkan pergerakan keluar masuk di kawasan tersebut dapat dikawal dan untuk mempermudahkan pelaksanaan ujian saringan COVID-19 terhadap individu-individu bersasar di penjara tersebut. Jumlah keseluruhan individu terlibat adalah seramai 3,262 orang, merangkumi banduan seramai 2,110, staf penjara dan keluarga yang mendiami kuartus seramai 1,000 orang, staf penjara di kuartus seramai 120 orang dan kaki tangan awam seramai 32 orang. Tahanan yang akan dibebaskan dalam tempoh PKPD akan diasingkan dan akan dikuarantin di tempat lain yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Pulau Pinang, iaitu Institut Latihan Kecemerlangan Mara, daerah Seberang Perai Selatan sehingga tamat tempoh kuarantin. Jadi untuk PKPD penjara ni SOP-nya hampir sama. Ya, tidak ada keluar masuk daripada penjara, daripada luar ke penjara ataupun penjara keluar yang melibatkan kuartus, melibatkan warden dan sebagainya. Ya, begitu juga keluarga
tidak dibenarkan untuk melawat banduan di dalam penjara. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan daripada MKN Sabah mengenai peningkatan kes COVID positif di PPR Taman Harmoni Sandakan. Atas nasihat KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan iaitu PKPD di PPR Taman Harmoni berkuat kuasa 23 Oktober 2020 sehingga 5 November 2020. PKPD ini akan melibatkan 870 unit rumah dan dengan seramai 4,481 penduduk. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua penduduk dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya adalah semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing kecuali bagi kecemasan dan kematian, dan mereka boleh keluar dengan kebenaran PDRM, pihak Polis Diraja Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia akan melakukan saringan secara bersasar kepada semua penduduk yang terlibat. Bekalan keperluan makanan akan diagihkan oleh kerajaan negeri yang akan dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Ini seperti kita tahu, PKPD tidak boleh keluar rumah langsung, jadi makanan akan dibekalkan oleh pihak berkuasa kerajaan negeri. Bagi memastikan pematuhan perintah seperti biasa, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun Rela, pihak berkuasa tempatan dan pegawai yang diberi kuasa akan mengawal seluruh kawasan yang terlibat. Maklumat lanjut dan SOP berkaitan boleh dirujuk di laman sesawang MKN. Semalam saya mengumumkan berkenaan dengan arahan bekerja dari rumah bagi pekerja-pekerja sektor awam dan industri di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah berkuat kuasa daripada 22 Oktober 2020 sehingga tamat tempoh PKPB. Seperti yang saya jelaskan semalam, bahawa Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan MITI ataupun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan mengeluarkan kenyataan bagi memperincikan pekerja di sektor awam dan industri yang terlibat dengan arahan yang dikeluarkan ini. Jadi saya nampak daripada malam semalam, huru-hara seluruh negara, ramai yang keliru dan sebagainya. Walaupun saya dah katakan semalam bahawa pengumumannya adalah secara general, secara am, iaitu persetujuan kita untuk mengarahkan kerja daripada rumah, dan saya kata hari ini baru akan dikeluarkan secara lebih detail oleh KPPA dan juga oleh MITI. Jadi mungkin ramai yang tak sabar, walaupun permulaan perintah tersebut adalah besok, tapi mungkin ramai yang dah tak sabar tertanya-tanya berbagai-bagai lagi. Alhamdulillah, hari ini Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan perkeliling bagi memaklumkan berkenaan dengan arahan ini, di mana Ketua Jabatan hendaklah memastikan semua pegawai di peringkat pengurusan dan pentadbiran yang tidak diperlukan berada di pejabat, sebaliknya bekerja dari rumah. Telah pun dikeluarkan pagi tadi. Walaupun arahan bekerja dari rumah ini adalah terkecuali kepada pegawai awam yang berada di perkhidmatan penting yang diklasifikasikan kritikal bagi memastikan penyampaian perkhidmatan tidak terjejas dan berjalan lancar. Hari ini, MITI juga telah mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan arahan bekerja dari rumah yang melibatkan hampir 800,000 pekerja industri. Pihak MITI juga, saya dimaklumkan malam tadi, telah mengadakan perbincangan dengan persatuan-persatuan industri dan
saya ingin meminta supaya persatuan-persatuan ini, wakil-wakil persatuan ini memperjelaskan kepada ahli-ahli persatuan mereka mengenai arahan dan SOP yang berkaitan dengan arahan bekerja dari rumah ini. MITI sendiri telah pun mengeluarkan apakah jenis pekerjaan yang terlibat, siapa yang patut bekerja daripada rumah, siapa yang patut bekerja di sektor-sektor ataupun industri-industri di bawah MITI tersebut. Ramai yang tertanya sebab saya cuma menyebutkan semalam iaitu industri di bawah MITI dan juga kaki tangan awam di bawah KPPA, di bawah Perkhidmatan Awam. Ingin saya jelaskan bahawa sektor lain tidak terlibat dengan arahan mengenai bekerja daripada rumah ini. Selain daripada sektor industri dan Perkhidmatan Awam tadi, banyak sektor-sektor lain yang dikategorikan sebagai informal sector, seperti sektor peruncitan, makanan, perdagangan, pertanian, penjaja, restoran, gerai makan, medan selera, kedai runcit, kedai serbadika dan lain-lain dibenarkan bekerja seperti biasa mengikut SOP yang ditetapkan. Jadi kedai-kedai lain tu boleh bekerja seperti biasa. Yang melibatkan perkhidmatan perlu bekerja. Yang melibatkan keselamatan seperti Polis Diraja Malaysia yang mengawal secara harian, tentera, Angkatan Tentera Malaysia, tak bolehlah semua duduk di rumah untuk bekerja pada rumah. Tentu saja yang diperlukan berada di lapangan akan terus bekerja seperti biasa. Walaupun untuk MITI, perincian lanjut berkenaan dengan kategori yang perlu bekerja di rumah dan kategori bekerja di pejabat yang ditentukan oleh MITI bolehlah dilayari di dalam laman sesawang MITI untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail. Pekerja-pekerja pengangkutan awam, seperti saya kata tadi, di segi perkhidmatan, sektor perkhidmatan, seperti pengangkutan awam, bas ekspres, LRT, taksi, e-hailing dan khidmat penghantaran makanan ataupun delivery services juga boleh bekerja seperti biasa. Majikan perlu juga mengeluarkan surat perlepasan perjalanan bagi setiap kaki tangan yang dibenarkan bekerja sepanjang tempoh PKPB ini. Jadi untuk lebih detail, saya mungkin tidak sebutkan satu persatu kerana banyak sektor dan jenis pekerjaan yang tidaklah boleh saya sebutkan satu persatu kerana memakan masa yang panjang. Jadi tolong rujuk kepada website ataupun laman sesawang daripada MITI, ya. Dan seperti saya katakan tadi bahawa arahan ini akan terlaksana sehingga tamat tempoh PKPB. Jika PKPB ditamatkan, maka tamatlah arahan bekerja pada rumah ini. Jika PKPB disambung, maka tempoh sambungan hari terakhir tempoh sambungan itu, maka tamatlah arahan mengenai bekerja daripada rumah ini. Jadi saya harap kita semua jelas perkara ini. Semalam saya menyebutkan tentang swab test pekerja di zon merah. Saya ingin tegaskan, yang pertamanya, swab test diwajibkan terhadap pekerja-pekerja warga asing yang bekerja di sektor binaan sebagai pekerja binaan ataupun construction workers. Begitu juga dengan pengawal keselamatan. Mereka juga wajib di swab test. Dan yang keduanya adalah mereka yang bergejala juga wajib di swab test. Manakala bagi pekerja yang berada di zon merah, kita tahu kalau mereka bekerja di zon merah itu risikonya juga tinggi, ataupun jika mereka bekerja di zon merah, bekerja di zon kuning, risikonya tinggi kepada
pekerja-pekerja di dalam zon kuning tersebut. Ya, dia boleh membahayakan. Zon merah saya percaya boleh dirujuk kepada website Kementerian Kesihatan. Sebagai contoh, di wilayah Persekutuan ini semuanya kuning di wilayah Persekutuan. Tetapi di Selangor banyak yang merah, seperti di Petaling, di Hulu Langat. Ini semua zon merah, dan ada lagi beberapa zon merah. Ya. Jadi kita telah bersetuju, walaupun tidak diwajibkan untuk mereka membuat swab test, tetapi kita amat menyarankan supaya mereka melakukan swab test. Walaupun kita kata tidak wajib, tetapi demi menjaga keselamatan dan kesihatan mereka, kita amat menyarankan, ataupun kita memberikan nasihat supaya kalau boleh lakukanlah swab test bagi memastikan status di kita bersih. Bukan saja kita tidak membahaya kepada keluarga kita, tapi kerana status kita tidak tahu, mungkin ianya boleh membahayakan pihak lain. Jadi saya harap kita semua jelas perkara ini. Nasihat kita, saranan kita adalah untuk menjaga kepentingan kesihatan diri, keluarga dan juga masyarakat di sekitar kita. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.